صلاة الله سلام الله على طه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dapat kita sambung kita punya perbincangan berkenaan kitab Talbisul Iblis, yang mana saya kira ni dah masuk sesi yang kelima dah, iaitu pada sesi yang lepas kita telah membincangkan berkenaan beberapa ayat Al-Quran yang membawakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti jejak langkah syaitan, khutuwatis syaitan. Dan kita dah bincangkan dimaksudkan dengan khutuwatus syaitan itu adalah merupakan salah satu penafsirannya nak memberitahu bahawasanya godaan syaitan ini berlaku secara beransur-ansur. Khutuwat maksudnya jejak langkah. Okey, jadi dia berlaku secara beransur-ansur, step by step. Orang kata langkah demi langkah, dia tidak berlaku secara sekaligus. Dia tak datang kepada seorang Muslim yang taat, seorang Muslim yang rajin ibadah, bagus perilakunya. Pada kali pertama datang tu dibisikkan, mari kita tukar agama, sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita murtad daripada Islam, kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak buat sedemikian. Okey. Tetapi apa yang dibuat adalah step by step. Barangkali bermula dengan dosa kecil dulu, kemudian berterusan dengan dosa kecil, kemudian mula nak berjinak dengan dosa besar, kemudian melangkah ke dosa besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, sehingga akhirnya pergi kepada dosa yang satu-satunya dosa yang membuatkan manusia kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ni saya kira boleh buat pop quiz. Apakah dia satu-satunya dosa yang mengekalkan manusia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Ada satu saja dosa yang membuatkan manusia kekal dalamnya, iaitu dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita dah sentuh pada sesi yang lepas 4 ayat Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi, dan kalau berkesempatan kita akan teruskan juga kepada hakikat kekufuran iblis laknatullahi alaih. Okey, sebelum tu kita habiskan ada sikit lagi ayat ni pun sebenarnya dari sudut dia punya isi pun pengulangan lah daripada yang kita dah tengok minggu lepas. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu aduwwum mudhillum mubin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu, sesungguhnya syaitan ataupun iblis itu adalah musuh, aduwwum, musuh, mudhil, yang menyesatkan kamu, mubin, yang benar, dengan sebenar-benarnya. Okey, kalau kita nak tengok kepada terjemahan ayat ni secara literal, maksudnya sesungguhnya dia, iaitu iblis, merupakan musuh kamu yang menyesatkan dengan sebenar-benarnya. Okey, jadi kita kata dia bukan sikit-sikit, dia bukan berhimpun. Iblis ni dia tidak berhimpun di dalamnya kebaikan dan juga kejahatan. Kita kata dia ni jahat ustaz, tapi dia kadang-kadang baik juga. Dia tak macam tu. Okey, kes dalam iblis laknatullahi alaih ni, dia memang mudhillum mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyesatkan dengan sebenar-benarnya. Maksudnya bahawasanya penyesatan iblis tu membawa kepada dosa yang sebagaimana kita sebutkan tadi, dosa yang paling besar sekali, kesesatan yang paling jauh lagi. Okey, dia tidak ada dosa yang lebih besar, kesesatan yang lebih besar daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis sendiri pun, kalau kita nanti kita bincangkan berkenaan iblis pun, disebab dosa dia pun dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa yang paling besar, dosa yang mengekalkan manusia di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang menafikan manusia peluang untuk keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dosa ni satu lagi perlu kita ingat, dosa syirik ini merupakan dosa yang menafikan syafaat Nabi SAW di akhirat kelak. Bahkan mana-mana syafaat sekalipun, bahkan syafaat selain daripada syafaat Nabi SAW pun tidak mungkin diterima oleh seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi syaitan, dia punya jejak langkah dia adalah untuk menuju ke arah tu. Okey, membawa kita menyesatkan manusia sehingga ke tahap kesesatan yang sangat nyata, kesesatan yang besar, yang paling akhir sekali, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tu nanti sidang penonton sekalian, kalau kita tengok nanti ke depan nanti insya-Allah, kalau kita tengok kepada kisah-kisah yang dibawakan oleh Ibnu Jauzi untuk membawakan pengajaran kepada kita, kisah-kisah tu semuanya bermula dengan perkara yang kecil. Dia tak bermula dengan perkara yang besar. Dia bermula dengan ada kisah seorang abid yang akhirnya terlibat di dalam dosa membunuh, membunuh seorang wanita bersama dengan anaknya. Dia ni seorang abid, seorang ahli ibadah yang rajin beribadah. Memang kita kata kerja dia duduk ibadah saja di atas tingkat rumahnya. Dia punya asalnya adalah syaitan membisikkan kepada dia untuk tegur adik bongsu, adik wanita, adik perempuan jiran sebelah rumah dia. Jiran sebelah rumah dia pergi berjihad. 3 orang adik-beradik lelaki pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang lelaki kat rumah. Maka dia punya asal benihnya syaitan membisikkan untuk menegur wanita tersebut. Akhirnya rentetan peristiwa berlaku sehingga akhirnya dia terlibat di dalam dosa membunuh, dosa besar. Begitu juga saya ingat kisah yang masyhur berkenaan seorang abid yang beribadah, kemudian syaitan akhirnya merupa sebagai manusia, ikut dia beribadah. Syaitan tak perlu makan, tak perlu tidur, maka dia perlu makan, cuma ialah waktu dia makan tu tak macam kita apa semualah, jin, dia berdekat dengan jin kan. Lalu disebabkan dia kagum dengan hebatnya orang tersebut beribadah, dia tanya, macam mana tuan hebat beribadah ni, lagi kuat daripada saya, lagi kurang letih daripada saya? Maka dia kata, dulu saya pernah buat dosa, jadi disebabkan menyesal dosa tu mendorong motivasi saya untuk beribadah. Nampak tak dia disebut sedemikian. Dan kisah ni berlaku, begitu juga berlaku rentetan peristiwa demi peristiwa, sehingga akhirnya abid ni tadi terlibat dalam dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan ini maksud dia, yang pertama, dia tidak ada kebaikan dalam ajakan dia, dalam bisikan dia tidak ada kebaikan di dalamnya, satu. Dan yang kedua, syaitan ataupun iblis tidak akan berhenti menghasut kita sehinggalah kita akhirnya mengikuti dia, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya aim dia punya objektif, dia punya target dia yang tu. Kalau tak boleh syirik pun tak apalah, kita turun sikit dosa besar dan sebagainya. Tapi dia punya hasil akhir dia mesti dia nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dia juga sama. Baik, kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini baru kita sebut tadi. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, kerana sesungguhnya syaitan hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nampak, ni baru kita sebut tadi. Apa dia punya tujuan dia? Adalah untuk nak bawa anak Adam ni, teman dia duduk kat neraka Allah Subhanahu Wa Taala, neraka Jahannam. Auzubillahi min zalik. Itu dia punya tujuan dia. Sebab dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita tengok detail kat mana syirik, kat mana kufurnya iblis itu. Dia telah berlaku kufur pada Allah, dia telah berlaku syirik kepada Allah, dia telah melakukan dosa besar pada Allah. Dan bezanya dengan Adam AS, Adam pun melanggar arahan Allah, tetapi Adam AS bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dari sudut kesalahan Adam dengan Iblis tu pun dah tak sama dah, insya-Allah kita tengok nanti. Tapi nak menceritakan bahawasanya Iblis ni selain daripada kesalahan dia besar, kesalahan dia memang mensyirik, kufur pada Allah, tetapi dalam masa yang sama juga dia ada unsur tidak memanjatkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu mengeruhkan lagi keadaan. Macam moyang kita, datuk kita Adam alaihissalam, dia memanjatkan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, fataba alaih, maka Allah Subhanahu, dia telah bertaubat kepada Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, adalah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Tapi syaitan tak, dia berazam daripada saat kekufuran dia tu, kekal dengan kekufuran dia, dan dia membisikkan ataupun dia berjanji kepada anak Adam, saya tak dapat masuk syurga, saya berlaku syirik kufur pada Allah, maka saya pun nak bawa anak-anak Adam pun masuk neraka bersama dengan saya. Jadi di sini pun ada isyarat yang sama, iaitu ajakan dan bisikan syaitan itu tak tuju tempat lain. Dia tidak ada objektif lain, dia tidak ada sebarang tujuan lain. Barangkali ada orang kata syaitan ni ustaz, dia hasut anak Adam sekian-sekian sebab apa yang dia nak adalah dia nak wang, umpamanya. Tak, dia bukan macam tu.
motivasi dia tak ada yang lain. Okey, syaitan ni Ustaz, dia bisik anak Adam sebab sebenarnya dia ada minat dekat tanah sekian-sekian. Bukan macam tu. Dia punya objektif itu clear cut, satu saja, iaitu dia nak membawakan kita sebagai anak Adam ini. Dan begitu juga di kalangan saudara kita di kalangan jin umpamanya, barangkali termasuk juga kita kata untuk membawa mereka masuk ke dalam neraka jahanam bersama dengannya. Itu saja tujuannya. Okey, jadi kita tak boleh meletakkan motivasi ataupun objektif lain bagi syaitan, kata yang ni bisikan syaitan Ustaz, tapi dia niat baik dah. Tak ada, dia tak ada. Objektif dia satu saja, tujuannya nak bawa masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja, dia tak ada benda lain. Baik, kemudian dalam ayat seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala yaghurrannakum billahil gharur, yang bermaksud dan jangan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa penipu dalam mentaati Allah ini? Iaitu syaitan ataupun iblis. Okey, memang Allah sendiri dengan kalamnya yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dan sebagainya, dan Allah telah mengecop, telah membrand, telah melabelkan syaitan ini sebagai penipu. Okey, Nabi SAW pun melalui hadis yang mulia, baginda pun pernah sebut yang sama, kadzub, bahawa syaitan ni dia bukan kadzib, dia bukan pembohong, tetapi dia kadzub. Kadzub ni maksudnya semua benda dia cakap semua bohong, semua benda dia cakap semua penipu. Okey, dia main cakap saja asalkan dapat memenuhi dia punya objektif dia. Okey, subhanallah. Okey, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan kamu tertipu, jangan kamu terpedaya. Apa isyarat yang diletakkan dekat situ tertipu ataupun terpedaya? Maksudnya bila dibisikkan pada kita, dibisikkan benda-benda baik. Okey, tujuan dia nak membawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tak bisik sedemikian, dia tipu, dia pedaya kita. Bila dibisik kita, kamu buat sedemikian, kamu akan dapat ini. Kamu buat sedemikian, kamu akan dapat itu dan ini dan sebagainya. Kamu buat macam ni, kamu dapat macam tu. Dia menjanjikan perkara-perkara manis. Dia menjanjikan perkara-perkara yang memang apa? Yang memang nafsu suka. Dia menjanjikan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaannya meletakkan nafsu dalam diri kita, dan syaitan tahu perkara ni, kita ada bincang sebelum ni, maka dia membisikkan pada kita, dia menjanjikan pada kita perkara yang dia tahu nafsu suka. Jadi kita pun ada tarikan, nampak tak ada faktor dalaman dan faktor luaran kat situ. Nafsu kita ada, dia tahu apa nafsu suka, dia janji kalau kamu buat sekian, kamu dapat sekian. Dapat tu apa? Dapat tu perkara yang nafsu kita suka. Sebab tu Ibnu Jauzi, saya ingat dalam pelajaran kedua ke ketiga yang lepas, saya tak berapa ingat, boleh tengok balik dalam YouTube iLive Education program ni. Sebab tu Ibnu Jauzi mengatakan ataupun memperumpamakan bahawasanya tentera yang akan menyerang benteng keimanan kita adalah hawa nafsu dengan bantuannya syaitan. Dia kata sebagaimana keimanan itu rakan baiknya, penolongnya adalah malaikat, hawa nafsu itu adalah rakannya syaitan. Dia memang ngam betul. Okey, ada benda faktor dalaman diri kita suka, nafsu kepada keduniaan. Memang kita ada nafsu, memang kita suka pada perkara sedemikian. Perkara ini pula dieksploitasikan oleh syaitan ataupun iblis untuk menjanjikan kalau kamu buat sedemikian, kamu akan dapat benda-benda yang nafsu kita suka. Satu kata Ibnu Jauzi, kita perlu muhasabah diri dan kita perlu cuba tengok apa yang diri kita lemah. Sebab setiap manusia ni betul lah ada nafsu, tetapi dia ada kelainan dia. Ada orang suka sekian-sekian, ada orang suka sekian-sekian. Jadi untuk kita kena tahu mana bahagian kelemahan kita, disebabkan secara lazimnya syaitan dan iblis ataupun iblis dan tenteranya akan menyerang ikut pintu kelemahan kita. Okey, menyerang tu dengan erti kata menipu, memperdaya kita, menjanjikan sedemikian perkara yang memang dia tahu nafsu kita suka, agar akhirnya kita dapat perkara tu ke tak? Akhirnya kita menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sebenar-benarnya perkara yang syahwah nafsu kita suka, sebenarnya perkara itu dijanjikan oleh siapa? Dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenar-benarnya menyediakan untuk kita semua di akhirat ataupun di syurga kelak. Itu maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam syurga itu terdapat segala perkara yang nafsu kamu syahwahkan, perkara yang kamu suka. Benda yang Allah letak dalam diri kita ni, perkara yang nafsu suka ada di syurga nanti. Walakum fiha ma tad'un,
dan di dalamnya ada segala perkara yang kamu inginkan, segala perkara yang kamu minta pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita kata dari sudut perjanjian untuk beri perkara yang kebaikan tu, dua-dua janji yang sama. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan berikan kebaikan. Iblis ataupun syaitan pun berjanji nak berikan kebaikan, perkara yang nafsu suka. Ini yang kita kata manusia ni, termasuk saya pula, kadang-kadang kita keliru. Allah nak bagi, syaitan pun nak bagi. Kadang-kadang kita tertipu dengan janjinya syaitan. Sebab apa? Sebab yang dijanjikan syaitan pun perkara yang nafsu kita suka. Okey, tapi kenapa kalau macam tu Ustaz? Timbul soalan. Kalau dah memang perkara tu nafsu suka, syaitan janji, Allah janji, dari sudut logik akal kita, baik kita pilih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kena pilih yang dijanjikan syaitan? Sebab kita tahu syaitan itu memang tipu dayanya lemah. Yang dijanji tu pun memang tak akan dapat pun. Okey, kalau dapat pun barangkali sementara, lepas tu hilang dia punya keberkatannya, dapat dengan cara yang haram. Barangkali orang yang dapat harta dengan cara judi umpamanya, menjual perkara yang haram seperti arak dan sebagainya. Okey, jadi itu khutuwatus syaitan, jejak langkah syaitan. Tapi dia punya soalan dia, kenapa masih ramai juga yang mengikuti jejak langkah syaitan? Hatta orang-orang yang kita kata beriman pun kadang-kadang ada tersilap langkah, taklah seteruk kafir, tetapi kita kata ada terlanjur, ada tersilap langkah mengikuti jejak langkah syaitan. Sedangkan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih banyak lagi. Yang dijanjikan oleh Allah, kita tahu kebenaran janjinya. Yang dijanjikan Allah lebih manis lagi. Okey, jauh lagi banyak, jauh lagi mewah daripada yang dijanjikan oleh syaitan ataupun dijanjikan oleh iblis. Apa faktornya ramai manusia yang pergi ke arah syaitan juga, walaupun perjanjian tu kita tahu janji Allah itu benar? Okey, jawabnya adalah kerana masa. Ini pun salah satu sifat nafsu ni. Kalau kita tengok dalam buku-buku tasawuf, sifat nafsu ni dia nak segera. Okey, saya rasa sidang penonton pun pernah rasa, kita pun, saya pun manusia juga tahu nafsu ni dia nak cepat, dia nak segera, dia tak mau tunggu. Janji Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di akhirat kelak. Okey, janji Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, maksudnya kena mati dulu, kena bangkit daripada kubur, kena masuk di perhitungan di pada mahsyar kelak, lulus perhitungan, ada ni orang kata apa, lalu titian sirat, haudun nabi dan sebagainya, akhirnya baru masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dapat Ustaz, memang dapat, tapi dia dekat hujung sekali. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syaitan, dia tahu salah satu sifat nafsu kita ni, nafsu kita nak segera, nafsu kita nak sekarang. Saya kira dalam kuliah-kuliah yang lepas, saya tak berapa pasti, nyanyuk dah kawan ni, bahawasanya sifat nafsu ni memang nak cepat. Itu saya kata umpamanya orang beli kereta, orang masuk loan, lulus loan kan, tak ada orang pergi kat bank kata kereta ni bukan kereta saya lah, sebab saya tak dapat bayar secara penuh lagi, saya bayar kepada bank dalam bayaran secara ansuran selama 7 tahun, selama 9 tahun. Jadi saya nak, setelah saya dah jelaskan semua bayaran, baru saya nak kereta ni 9 tahun akan datang. Dia bukan macam tu. Sifat nafsu ni kita nak bila? Kita nak sekarang. Duk telefon ke salesman tu kan, dah lulus dah bank, dah lulus dah bank, dah lulus dah bank. Kemudian salesman kata, kejap tengah masuk, kejap tengah masuk. Sehari dua lepas tu, bank dah lulus dah, kata dah lulus. Okey, dah lulus, bila saya boleh ambil kereta? Kereta dah sampai belum? Model yang saya nak tu, warna yang saya nak tu dah sampai belum? Salesman kata, kena order lah bang. Bila pula tu? Kata rasanya 2 hari juga baru sampai. Allah, lamanya 2 hari. Lepas 2 hari pula salesman kata, oh hitam putih ada yang tak siap lagi, rasanya minggu depan bang baru boleh ambil. Kita rasa lamanya lah, betul tak? Tak ada orang nak bayar habis 9 tahun baru ambil kereta dia tak. Walaupun tak bayar first installment lagi, barangkali down payment saja. Kadang-kadang dengan package tu down payment pun tak ada, bayar memang bulan-bulan saja, macam tu saja. Kita kata bila kita nak kereta tu, kita nak sekarang, kalau boleh hari ni, kalau boleh kita masuk loan pagi ni, tengah hari lulus boleh pergi ambil dah kereta, kalau boleh macam tu. Ini sifat nafsu tuan-tuan, nafsu nak segera. Maka bila kita tak cuba kawal perkara ni, tak cuba tundukkan nafsu kita dalam kehendak syariat, kita akan pilih janji siapa? Janji syaitan ataupun janji Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan pilih janji syaitan, sebab syaitan janjikan cepat, dia janjikan segera. Kamu nak sembuh daripada penyakit kamu, boleh bawa ayam seekor, datang pukul 12 tengah malam. Ayam pula ayam jantan, dia punya kepala ada benda, hak yang tanjak tu dia, apa benda tah, dia punya syarat-syarat tu apa semua. Kita sembelih ayam jantan ni, berikan kepada tok sekian-sekian, bukan tok betul lah, tok alam ghaib, tok jin tu lah kata kan.
Kita beri, kamu punya kanser akan baik. Cuba tengok kalau jalan mematuhi syariat, kena pergi jumpa doktor, jumpa setiap minggu, buat kemo, rambut gugur, misai gugur, kening gugur, janggut gugur habis kita kata kan. Kena buat kemo, kemudian cek balik, sakit lagi, sambung lagi kemo, sambung pula radioterapi, makan ni, mula rasa sakit, tak boleh bergerak, lambat. Kalau nak baik pun kita kata, kalau dah kanser tu stage 3, stage 4, susah dah kita kata nak baik tu. Walaupun ada kes kita dengar, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala baik, lambat. Tapi syaitan tengok, dia kata apa? Malam ni bawa ayam jantan seekor, bawa telur rebus, tak pun telur mentah, saya tak tahulah syarat-syarat tu. Bawa pulut kuning, bawa ni, bawa tu, bawa pukul 12 malam ni, kita sembelih, kita tujukan sembelihan ni kepada tok sekian-sekian. Dia akan bantu kita. Padahal menujukan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu dah berlaku syirik. Nampak tak? Tapi dia janji malam ni bawa, kita ikhtiar. Ikhtiar ni sebahagian daripada takdir Allah. Oh tu dia syaitan. Dia punya cakap, godaan dia tu. Lalu kita pun nak cepat, tak ada nak pergi kemo, tak ada nak spend duit ratus ribu. Kalau siapa buat kat hospital swasta tu, pergi dekat Tok Bomoh tu bayar 300 boleh baik. Mana kita nampak cepat, murah. Satu lagi dengan mahal, dengan lama, dengan sakit dan sebagainya. Itu perkara-perkara contohnya yang membuatkan manusia ni mudah tertipu dengan iblis ataupun syaitan. Sebab apa? Sebab senjata dia menjanjikan cepat. Walhal sebenarnya memanglah kita kata bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, manusia kini, kita ni lemah, kita nampak lambat. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lambat. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada waktu yang paling baik, yang paling sesuai sekali. Okay, tapi manusia, kita selalu saya cakap dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni pun, kadang-kadang bila kita duduk sini kan, bila kita baca buku sebut dari sudut teori, bolehlah cakap betul tak? Bolehlah cakap. Tapi bila betul-betul ditimpa ujian Allah Subhanahu Wa Taala, betul kita pun rasa macam, ya Allah, bilalah nak habis hujan ni, bilalah nak habis hujan ni, bilalah ujian ni akan disingkap daripada kita, akan dipermudahkan daripada kita, akan ada jalan keluar. Kalau boleh nak hari ni, kalau boleh nak hari ni, kan ada sikap sedemikian. Okay, jadi bila kalau boleh nak hari ni tu, di situ salah satu tempatnya syaitan boleh masuk. Kamu buat macam ni, kamu akan dapat selesai hari ni. Nampak tak? Membuatkan manusia mudah terjun ke dalam tipu daya syaitan. Okey. Baik, kemudian ayat yang seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ni surah Yasin. Saya ingat ramai orang hafal ayat ni. Tidakkah aku telah memerintahkan ataupun aku telah patrikan kepada kamu. Ahad maksudnya asal daripada ahdun. Ahdun maksudnya janji. Ahad maksudnya mematrikan ataupun menjanjikan. Alam ahad, bukankah aku telah patrikan, bukankah aku telah janjikan, bukankah aku telah simpulkan bagi kamu, ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kamu menyembah syaitan. Alla ta'budu syaitan, selalunya agak dah kat sini pun dia tulis menyembah syaitan, tapi terjemahan yang lebih tepat lagi bukan menyembah syaitan, jangan kamu mengabdikan diri kepada syaitan. Janganlah kamu mengabdikan diri pada syaitan. Ada satu kuliah saya, para penonton boleh tengok dalam iLive Education Program tu, ada satu kuliah saya bertajuk ubudiyah. Memang saya bincangkan satu kataan saja sepanjang kuliah tu, apa yang kuliah dalam kategori kuliah maghrib tu, apa yang dimaksudkan dengan ubudiyah itu, pengabdian diri, perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebagaimana yang telah ditafsir, dijelaskan oleh Mujahid rahimahullahu taala, ulama tabi'in, tokoh mufassir, raisul mufassirin pada zamannya setelah matinya gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata abdun ataupun abid, hamba ini kita kata maksudnya apa? Seorang yang hidupnya adalah untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan. Itu perhambaan, itu pengabdian. Jadi bila kita masuk formula Mujahid tu dalam ayat ni, alla ta'budu syaitan, janganlah kamu, kat sini ditulis menyembah, alla ta'budu syaitan, yang lebih tepat lagi maksudnya janganlah kamu dengar kepada arahan dan janganlah kamu patuh kepada arahan dan juga larangan syaitan. Jangan kamu dengar kepada apa yang dia suruh dan janganlah kamu buat perkara, janganlah kamu jauhi perkara yang dilarang. Sebab syaitan ni dia akan buat perkara yang terbalik. Mana perkara yang diharamkan Allah, dia suruh kita buat. Mana perkara yang dihalalkan Allah, dia larang kita buat.
ataupun lebih teruk lagi, mana perkara yang diperintah Allah, yang tu dia larang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk solat. Kita ni bila sampai waktu solat duduk pusing je kepala. Macam mana nak cari alasan untuk tak payah solat ni? Umpamanya na'udzubillahi min zalik, bukan kata setiap keadaan, tapi itu sebagai dia punya contoh dia kan. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan, kita kata okey sekarang pinjaman bank. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli. Kalau urusan bank, kita kata di bank Islam umpamanya dia tidak ada istilah keuntungan atas pinjaman. Allah halalkan perkara tu, semuanya akad jual beli adalah jual beli saham dan sebagainya. Yang tu banyak dia punya cerita dia, tetapi tu perkara dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia larang kita, jangan susah untuk kita nak buat dekat bank Islam, ataupun kalau bukan bank Islam pun mana-mana bank yang di bawah Islamic punya finance, Islamic punya Islamic punya pembiayaan dan sebagainya kan. Jangan buat macam tu, kena buat yang standard, kena buat yang konvensional dan sebagainya. Padahal yang konvensional ni banyak isu gurur, banyak isu tak jelas dia, banyak isu gharar dia, banyak isu khida'ah penipuannya, banyak isu judi pun ada juga, banyak isu ribanya pun ada juga. Okey, itu dilarang Allah, tapi dia suruh kita buat kat situ. Banyak alasan dia bagi. Perkara dihalalkan Allah, banyak alasan dia bagi. Kalau Islamik ni lambat lah apalah, padahal tahu saya sendiri pun duk guna Islamik ni selalunya hak tu yang lajunya, wallahu alam. Okay, tapi nak menceritakan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut alla ta'budu syaitan, di sini dia menulis jangan kamu menyembah syaitan. Tapi saya kira formula yang lebih cantik yang diberikan oleh Mujahid tadi tu, maksudnya jangan kamu mendengar kepada arahan syaitan dan jangan kamu jauhi perkara yang dilarang oleh syaitan. Okey, jadi termasuklah perkara-perkara dalam ibadah yang khusus dan juga ibadah-ibadah yang umum, semuanya termasuk dalam istilah mengabdikan diri. Okey, merelakan diri untuk mendengar kepada arahan dan juga menjauhi larangan. Kepada siapa? Kalau hamba Allah, abdullah, kita mengabdikan diri pada Allah. Kalau hambanya syaitan, abdu syayatin, ataupun abdu iblis, hambanya syaitan, maka kita mengikut kepada apa yang iblis suruh kita buat, apa yang iblis larang kita jauhi. Okey, walaupun perkara tu disuruh Allah dan sebagainya. Baik. Kemudian sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat tak sempat kita masuk hakikat kekufuran iblis. InsyaAllah pada kelas berikutnya kita akan bincang, sebab ni ada isu berkenaan dengan saya akan cuba ambil masa untuk terangkan lebih ni, sebab ni ada isu berkenaan dengan selalu yang kalau kita tengok kaedah tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, selalu satu kaedah yang kian, saya ingat kian popular jugalah guna sekarang adalah tauhid 3. Bahkan tak silap saya dalam buku pendidikan Islam tingkatan 5 pun, tingkatan 4, tingkatan 5 pun menggunakan kaedah tauhid 3. Bagus, alhamdulillah. Cuma saja saya tengok ada kelemahan dalam perbincangan tauhid 3 tu, antaranya dakwaan bahawasanya iblis mempunyai tauhid rububiyah. Sebenarnya tak ada. Mungkin nanti kita akan bincangkan bab hakikat kekufuran iblis ni nak perlu dikaitkan dengan tauhid 3. Kalau nak dikaitkan dengan tauhid 3 tu, kita akan bincang dengan lebih lanjut, sebab pada hakikatnya dia punya kekufuran tu tidak ada kaitan dengan keimanan kepada tauhid rububiyah, insya-Allah. Okey, kita akan tengok nanti. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung dalam ayat tadi, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia bagi kamu semua adalah musuh yang nyata. Aduwwum mubin, musuh yang nyata, maksudnya musuh yang memang takkan sesekali berbaik dengan kamu. Dia kata umpamanya Azri, kita ni memang musuh, tapi kali ni tak apa, saya bantu kamu. Dia tak ada macam tu. Okey, apa juga perkara yang dibisikkan, apa juga perkara diajak, semuanya bertujuan nak bawa apa dia? Nak bawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dia akan dilakukan oleh iblis ataupun syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan tipu dayanya, pendedahannya kepada kita, malahan telah mematerikan, telah menjanjikan pada kita, innahu lakum aduwwum mubin, dia bagi kamu adalah musuh yang nyata, maka sesekali syaitan tidak akan membawa perkara kebaikan kepada kita. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja sempat saya kongsikan. InsyaAllah pada kelas yang berikutnya kita akan tengok kepada hakikat kekufuran iblis. Okey, tajuk berikutnya insyaAllah hakikat kekufuran iblis, dan bagaimana kekufuran iblis itu boleh kita fahami melalui kerangka perbincangan tauhid 3 serangkai itu. Sebenarnya pada zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia lebih pada tauhid 2 saja, rububiyah dengan uluhiyah. Sebab asma' wa sifat adalah furuk, pecahan daripada rububiyah. Tapi tak apalah baksa, untuk perbincangan kita akan tengok dari 2 sudut tu, rububiyah uluhiyah.
dan benarkah iblis mempunyai rububiyah. Okey, awalnya saya cakap tidak sedemikianlah, salah faham saja di situ. Pada hakikatnya tauhid 3 ni tidak boleh wujud tanpa wujud, tidak boleh lengkap tanpa wujud salah satunya. Dia tak boleh seorang tu dia percaya dengan asma' sifat tapi dia tak percaya dengan uluhiyah. Dia tak mungkin macam tu. Tapi tak apa, minggu depan insya-Allah kita akan bincang dengan lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih faham kenapa iblis, walaupun iblis tidak menyembah selain daripada Allah, tetapi wa kana minal kafirin, dia termasuk dalam golongan yang kafir, dia termasuk dalam golongan yang musyrik. Walaupun selalu bila kita sebut musyrik ini sembah selain Allah, iblis tak sembah selain Allah. Bahkan iblis tahu satu-satunya Tuhan yang ada, Tuhan yang menciptakan alam ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang selayaknya disembah, dia tahu, dari sudut pengetahuan dia tahu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak berbuat sedemikian. Maka manakah kita kata kefahaman iblis itu mensyirikkan Allah? InsyaAllah kita syiriklah. Apa-apa saya sebut syirikkan, ada orang kata Ustaz Aziz kata iblis tak mensyirikkan Allah. Iblis mensyirikkan Allah, dia musyrik, dia kafir, dia adalah seteruk-teruk musuh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tu perbincangan kita pada sesi yang berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.